Point first tu kan, apa yang aku faham ayat dia, maksudnya terangkan secara ringkas lah kan, berkaitan bila isu COVID-19 ni. So apa company akan buat untuk tenaga kerja? Okay, first company akan fikirkan satu SOP daripada government. Maksudnya company akan follow up dulu and then perincikan SOP yang ditetapkan oleh government dan juga KKM berkaitan dengan pekerjaan yang kerja lah, macam tu. So kemudian company akan buat SOP yang berkaitan dengan rule kerja untuk pekerja-pekerja yang ada kat company. So dari situ, okay, lepas company dah buat rule untuk SOP, maksudnya company follow up dengan government punya source berkaitan SOP yang perlu dipatuhi. Okay, second adalah keselamatan dan kesihatan pekerja. Jadi kat situ company akan follow, maksudnya akan beli peralatan dululah berkaitan dengan kesihatan pekerja, dari segi macam sanitize, mask, tu semua company kena provide lah untuk pandemik ni kan. So nombor 3, lepas first dengan second tu dah settle, part nombor 3 adalah penyusun atur kerja. Jadi penyusun atur kerja ni agak complicated masa pandemik ni, sebab actually masa COVID start, totally macam kelang kelibut lah, boleh cakap kan. So penyusun atur kerja tu agak rumit lah, sebab kita kena rotate staff kerja dengan tak kerja, macam tu. Jadi yang nombor 4, company akan siap sedia sekiranya salah seorang staff sekiranya dijangkiti positif COVID. So dari situ kita ada prosedur untuk kuarantin dan juga susun atur daripada segi jadual lah. Jadi untuk sistem pekerjaan tu memang agak terjejas lah sebenarnya. Memang tak boleh 100% kita dapat susun atur macam sebelum COVID lah. Kesan daripada COVID untuk company memang boleh dikatakan terlalu banyak kesan dari segi kualiti. Okey, dari segi kualiti kerja, contoh kualiti kerja, before MCO atau before pandemic, kita kualiti kerja tu agak macam kita boleh capai tahap ataupun KPI yang ditetapkan oleh sesebuah company. Tapi bila MCO ni ada, memang terlalu sukar lah nak capai. Dari segi kuantiti pula, bila MCO, jadi dari segi pendapatan company akan berkurangan. Jadi dari situ, bila pendapatan company akan berkurangan, kuantiti juga mau tak mau mesti kena kurang. Maksudnya kuantiti dari segi pekerjaan. Memang ada certain government ada cakap kita tak boleh buang pekerja kan. Tapi actually sebenarnya tu benda tu tak boleh dielakkan kalau terjadi. Mesti company akan kurangkan pekerja, ataupun macam company aku buat, setiap manager yang ni, yang gaji 3,000 ke atas, dia akan kurangkan
10 hingga 30% salary untuk nak selamatkan, lebih kurang ayat tu nak selamatkan company daripada bankrupt lah. Okey, yang nombor 4 tu amalan. Selain itu kesan daripada yang nombor 4 tu amalan untuk aku faham ayat tu macam apa action company untuk hadapi keadaan yang genting, yang cabar lah, yang mencabar sekarang ni. Okey, biasa firstly company akan segala servis, contohnya company tu adalah retail ataupun sebagainya, dia firstly dia akan kurangkan kontrak servis punya amount yang monthly. Maksudnya expenses tu confirm dia akan kurangkan. Contohnya kalau macam dari segi side mall, kita ada aircon punya kontraktor, housekeeping punya servis, lepas tu pest control. So servis-servis yang monthly lah, yang melibatkan expenses untuk company kan. Jadi kat situ kita akan mengurangkan dari segi macam servis housekeeping, daripada 10 orang kita akan kurangkan jadi 5 orang. Jadi so kat situ kita akan kita akan kurangkan sikit dari segi punya duit keluar. Okey, daripada contohnya dari segi kontrak servis monthly macam aircon ataupun sebagainya lah, kita akan cuba berbincang dengan kontraktor servis tersebut untuk membuat pengurangan dari segi servicing dan juga dari segi part servicing. Maksudnya bila kita buat pengurangan tu, jadi automatik duit keluar untuk kita bayar kontraktor tu akan berkurangan. Okey, itu satulah. Selain itu company akan cuba stop dulu untuk pengambilan tenaga kerja baru dan memaksimumkan tenaga kerja sedia ada. Macam itulah. Okey, yang nombor 3 sebenarnya benda ni berkaitan dengan duit untung dengan duit keluar. So sebenarnya yang untuk poin nombor 4 ke nombor 5 ni, cabaran yang dihadapi ni, sebenarnya cabaran yang first adalah duit keluar masuk. Contohnya kita kena pastikan profit lagi tinggi daripada duit keluar, macam tu. Okey, yang nombor 5 berkaitan dengan rekrut pekerja. Okey, kalau ikutkan contohlah kebanyakan company akan postpone untuk rekrut pekerja waktu MCO. Contohnya waktu yang ditetapkan tarikh sekian, tapi tarikh sekian tu memang tarikh yang PKP kan. So biasa memang company akan postpone lah, sebab company HR dan juga manager lebih prefer untuk interview face to face daripada interview by online. Sebab interview face to face tu kita boleh tengok dia punya reaction ataupun dari segi percakapan, dari segi bahasa tubuh, dari segi skill kan, daripada online interview. Sebab ada kebaikan keburukan. Sebab kebaikan daripada untuk rekrut interview face to face, sebab kita boleh terus lah, maksudnya face to face. So kita tahu karakter seseorang tu lagi terus daripada online. Sebab
kebanyakan yang buat untuk interview online ni, senang cerita banyak company ni yang buat ni sebenarnya pada orang yang dah kenal ataupun interview kali kedua. Okey, yang nombor 6 ni, nombor 6 tu nombor 7 yang cakap pasal cara poin penting nak rekrut staff. Okey, poin penting nak rekrut staff, attitude. Okey, daripada interview kita boleh tengok attitude dia dari segi pakaian, kekemasan diri dan juga cara percakapan. Okey, kalau perasan kenapa form minta kerja kena ada family, kau kena tulis satu-satu nama family. Okey, biasa aku akan tanya, okey, contoh ada akak ni buat apa, lepas tu akak ni diorang akan explain tentang family. Dari situ aku boleh tahu attitude dia dengan family macam mana. Lepas tu masuk ke section ke nombor 2 adalah pekerjaan sebelum kau memohon kerja ni. So dia berhenti sebab apa ataupun apa-apalah. Nombor 3 baru skill. Skill untuk bekerja lah. Skill berkaitan dengan job yang dia pilih.